Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam Education Intelligence bersama saya, Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim, Cikgu Sains tingkatan 4 anda. So, kita teruskan pembelajaran kita bab 5 tenaga dan perubahan kimia. Okay, sebelum kita teruskan dengan topik yang kita sambung pada kali ini, kita pergi dulu kepada latihan yang saya beri sebelum ni. Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk menyiasat elektrolisis. Pilih pernyataan yang benar tentang proses elektrolisis ini. Okey, ini ialah elektrolisis yang berlaku yang kita boleh buat menggunakan elektrod karbon. Dua-duanya elektrod karbon, ada bateri sebagai sumber arus dan kita gunakan larutan kuprum klorida sebagai elektrolit. So, kuprum klorida ni akan ada ion kuprum dan ion klorid. Okey, kuprum dua ion positif, klorida ion negatif. So, bagi kita belajar sebelum ni, yang akan tertarik kepada elektrod anode ialah kuprum ataupun klorida. Okey, jadi jawapannya ialah klorida lah. Okey, klorida akan tertarik ke arah anode sebabkan dia ni charge negatif, dia akan tertarik kepada positif. Di sebelah kathod pula, dia akan menarik kuprum 2+ kerana elektrod ni ialah bercharge negatif. So, ni ialah anion dan ni ialah cation. Okey, so pergerakan elektron daripada mana ke mana, kita tengok kepada sumber arus elektrik. Elektrik bergerak daripada positif ke negatif, ke arah kiri. So, elektron akan bergerak ke arah kanan, daripada anode pergi ke kathod. So, pergerakan elektron akan keluar daripada anode pergi ke kathod. So, di elektrod anode dan elektrod kathod akan berlaku perubahan fizikal ataupun pembebasan gas. Okey. Tengok jawapan, gas klorin akan terbebas pada anode. Betul ke tak? Gas klorin akan terbebas pada anode. Okey, di anode. Okey, gas klorin akan terbebas pada anode. Larutan kuprum klorida akan sentiasa berubah warna, ataupun C, bahan perang terbentuk pada anode, ataupun D, kedua-dua elektrod karbon menjadi nipis. Okey, jawapannya ialah A. Gas klorin akan terbebas pada anode. Kenapa? Sebab di anode dia bebaskan elektron. Klorin akan bebaskan elektron, akan membentuk gas klorin. Okey? So, gas klorin ni lah akan terbebas. So, sebab itulah jawapannya A. Okey? Larutan kuprum klorida akan sentiasa berubah warna. Salah. Okey? Dia akan warna kuprum tu, warna kuning akan berkurang. Sebab apa? Sebab ion-ion kuprum akan bergerak ke arah kathod. Okey, membentuk pepejal kuprum di sebelah sini. Bahan perang terbentuk pada anode. Salah. Dia sepatutnya terbentuk pada kathod. Okey. Kedua-dua elektrod karbon menipis. Salah. Elektrod anode saja akan menipis sebab elektron keluar. Okey, dan ion-ion kuprum pergi kepada kathod. Alright, itu ialah jawapan dia, penerangan dia. Alright, soalan nombor 2. Cara berikut yang manakah akan berlaku dalam proses elektrolisis bagi larutan kuprum 2 klorida menggunakan elektrod karbon. Okey. So, sama juga dengan diagram yang ni tadi, sama saja digunakan larutan kuprum klorida juga. So, jawapannya, pilihan jawapan gelembung kuning kehijauan dibebaskan pada anode. Pada kathod, ion kuprum menerima elektron untuk membentuk logam kuprum. Warna biru larutan kuprum klorida menjadi pudar. Okey. So, jawapannya ialah semuanya diterima. 1, 2 dan 3. Tengok pada gambar rajah sekejap. So, jawapan yang pertama tadi, gelembung kuning kehijauan dibebaskan pada anode. Betul. Sebab itulah namanya gas klorin. Dia bebaskan elektron. Okey. Yang kedua, pada kathod, ion kuprum 2 menerima elektron untuk membentuk logam kuprum. Betul. Sebab sini ion-ion kuprum akan pergi ke arah kathod dan elektron pun akan masuk ke dalam ni. So, dia akan membentuk logam kuprum di sebelah kathod. Alright. Warna biru larutan kuprum klorida menjadi pudar. Betul, sebab semua ion-ion kuprum akan pergi membentuk logam kuprum kat sini. So, larutan-larutan kuprum ni semakin pudar. Sebab ion kuprum semakin hilang menjadi atom kuprum. Itu ialah jawapan bagi soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 3. Antara berikut yang manakah tidak boleh digunakan sebagai elektrolit dalam proses elektrolisis? Okey. So, mana yang tak boleh digunakan sebagai elektrolit? Elektrolit ni syaratnya mestilah sesuatu garam. Okey, kedua-dua ionnya mesti hadir dan dia bentuk dalam keadaan larutan ataupun leburan.
So, plumbum bromida boleh diterima sebab dia ada dua ion. Plumbum dan bromida. Okey, klorin ada klorin klorid sahaja. Zinc ada zinc dan ada oksida. Kalsium klorida ada kalsium dan ada klorida. So, yang mana yang tak boleh jadi elektrolit? Jawapannya ialah klorin. Sebab dia ada satu ion sahaja. Tak boleh. Dia kena ada dua-dua ion. Contoh, macam ni. Ada ion plumbum, ion bromid. Ada ion zinc, ada ion oxide. Ada kalsium, ada klorid. Okey? Tu cara nak jawab. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada kali ini, iaitu aplikasi elektrolisis dalam industri. Kita dah belajar elektrolisis tadi. So, kita nak apply pula dalam industri. Okey? Dalam kilang besar lah. Okey, apa kita boleh buat? Yang pertama sekali, kita boleh buat penyaduran elektrik. Okey? Yang kedua, kita boleh buat pengeksrakan logam. Dan yang ketiga, penulinan logam. So, tiga aktiviti ni kita boleh buat menggunakan elektrolisis dalam industri. Okey, kita pergi pada satu persatu. Penyaduran elektrik. Suatu objek logam boleh disadur dengan satu lapisan logam yang lain melalui proses elektrolisis. Contoh, emas Korea, emas Bangkok, kan? Yang pakai berantai-rantai, cerita mami jarum semua tu poyo semua. Okey, tu jelah. Orang cakap apa? Penyaduran saja, besi je dalam, luar je kita celup, panggil emas celup lah. Ni kaedahnya. Okey, ni kaedahnya penyaduran elektrik. Alright? Objek logam yang diperbuat daripada besi mudah berkarat dengan kehadiran air dan oksigen. Okey, penyaduran elektrik boleh diguna untuk mencegah pengaratan. Contoh, kita nak elak berkarat, kita sadurlah dengan sesuatu logam yang lain. So, antara kaedah ataupun antara faedah penyaduran elektrik ni ialah kita nak elakkan sesuatu logam tu berkarat. Okey. Selain itu, penyaduran juga boleh menjadikan objek logam berkilat, tahan kakisan dan lebih menarik. Ini ialah fungsi-fungsi ataupun faedah-faedah penyaduran elektrik dalam industri. Alright. Penyaduran elektrik ialah proses penyaduran selapisan nipis logam yang kurang reaktif pada logam. Logam yang disadur tu mestilah kurang reaktif. Kalau dia reaktif, tu boleh berbahaya lah. Dia reaktif kepada air ke, kepada oksigen ke. So, logam yang disadur tu mesti tidak reaktif. Okey? Okey, penyaduran elektrik, prinsip penting dalam penyaduran elektrik, kita kena tahu juga. Kita kena tahu kaedah dia. Okey, anode mestilah logam yang dipilih untuk menyadur objek. Katakan kita nak sadur sudu. Sudu besi, kita nak sadur jadikannya sudu emas celup. Okey, nak pakai, nak kahwin biar nampak gas sikit, sudu ni color emas. So, kita jadikan anode tu sebagai logam yang dipilih untuk menyadur objek. Kita ambil emas sebelah ni. Ataupun perak lah. Perak, emas tu mahal sangat. Katakan perak. Perak mesti diletak di anode. Okay, di kathod, objek yang hendak disadur. Sudu tadi. Tu letak sudu di sebelah kathod. So, elektrolit, larutan garam bagi logam yang dipilih untuk menyadur objek. Kita nak sadur perak. So, elektrolit dia mesti ada ion argentum. Perak tadi tu. Okay, so kita tengok contoh dia nanti. Alright. Contoh, penyaduran sudu perak. Okay, di anode dan di kathod. Okey, tengok. Di anode dan di kathod. Tengok bateri, sini positif, sini negatif. So, automatik sini akan jadi anode dan sini akan jadi kathod. So, anode mestilah logam yang kita nak sadur. Okey? Kalau sini argentum. So, sini argentum lah. Kita nak sadurkan sudu dengan argentum tadi. Mesti argentum di sebelah anode. Di sebelah kathod pula, kita letak logam yang kita nak sadur. Sudu tadi tu. Alright. So, anode argentum nitrat membentuk ion argentum yang bercas positif. Okey, argentum dia akan bebaskan elektron, akan membentuk ion-ion argentum. Di sebelah kathod pula, ion argentum tertarik kepada sudu besi sebab dia positif. Okey, dia positif. Sini kan jadi anode, sini kathod, sini anode. So, sini ialah ion positif akan tertarik kepada sudu yang bercas negatif. Ion argentum menerima elektron daripada anode. Okey, diterima elektron pada anode. Atom argentum terenak pada sudu besi. So, ion-ion argentum ni akan meliputi sudu besi tadi ni. Jadilah sudu perak. Okey, macam tu je cara dia. Tapi dalam industri bukan guna bikar kecil macam ni lah. Dia ada kilang dia lah. So, ni dipanggil prinsip dia. Alright. So, elektrolit mesti guna yang ada ion argentum tadi. Contohnya kita guna argentum nitrat. So, dalam ni ada ion argentum dan ada ion nitrat.
Okey. Kita tak boleh guna kuprum sulfat sebab kuprum tak ada ion argentum. Okey, senang saja. Okey. Yang kedua, kita pergi kepada pengesrakan logam. Okey. Pengesrakan logam kita dah belajar sebelum-sebelum ni. So, dalam industri macam mana cara dia nak apply? Okey. Logam seperti aluminium, magnesium, kalsium adalah lebih reaktif berbanding karbon. Dia terletak di atas karbon dalam sirih kereaktifan logam. So, kita guna elektrolisis. Okey. Logam-logam ini tidak dapat diekstrak daripada biji masing-masing menggunakan karbon. Sebab karbon tak reaktif. Sebab logam ni berada atas karbon. Aluminium diekstrak daripada bijinya, aluminium oksida ataupun bauksit, secara elektrolisis. Ni ialah bentuk bauksit ataupun aluminium oksida. Dia perang, dia diambil daripada tanah. So, mencemarkan alam jugalah. Okey, debu-debu. Alright. So, macam mana cara dia? Bauksit dipanaskan pada suhu 2015 darjah Celsius dengan kriolit sehingga melebur. Okey, dia campur dua ni. Sebab apa kena campur dengan kriolit? Nanti saya beritahu. Okey. Okey, selepas tu campuran tadi dipindahkan ke dalam bekas keluli. Yang dinamakan sebagai sel elektrolisis industri. Kalau dalam makmal kecil je, bika je. Tapi kalau dalam industri kita panggil dia sebagai bekas keluli. Macam mana? Macam ni. Okey, bekas keluli dalam industri untuk proses elektrolisis. So, proses elektrolisis akan berlaku dalam bekas keluli ni. Okey, so macam mana cara dia? Ni sebabnya kenapa kena campur dengan kriolit. Sebabnya untuk merendahkan takat lebur campuran. Kalau kita letak sahaja bauksit mungkin lagi tinggi. So, kita campur dengan kriolit supaya suhu dia 2015 darjah Celsius saja. Panas juga sebenarnya tu. Alright. Okey, so kita tengok macam mana prinsip dia. Dalam keadaan leburan, aluminium oksida wujud sebagai ion aluminium yang bercas positif dan ion oksida yang bercas negatif yang bebas bergerak. Okay, dalam keadaan leburan, dia mesti akan jadi ion. Okay, ada ion aluminium dan ada ion oksida. Okay, aluminium positif. Okay, so ion-ion ni akan bebas bergerak dalam elektrolit. Okay, so di sebelah anode, mana anode dia tak sama dalam makmal. Okay, dalam industri, anode dia ni. Ni anode dia. Saya tunjuk ni lah. Ni anode dia. Ni anode. Ada 4 palang ni. Ni anode. 5. Katodnya di luar sini. Katodnya di luar. Ni ialah katod. Ni ialah anode. Okay, so charge aluminium yang positif akan tertarik kepada katod. So, katod di luar ni. Okay. Jadi, aluminium akan tertarik di bawah ni. Ion-ion aluminium. Sementara tu, ion chloride akan ditarik kepada bukan chloride, oksida. Ion oksida akan tertarik kepada anode. Okey. Ni ialah proses elektrolisis dalam industri. Okey, di anode, ion oksida negatif tertarik kepada anode membentuk atom oksigen. Gas oksigen akan dibebaskan. So, hasil dia gas oksigen dibebaskan. Di sebelah katod pula, ion aluminium positif tertarik ke katod kat bawah. Ion menerima elektron dan membentuk atom aluminium. Aluminium dienap. So, akan keluarlah aluminium kat sini. Okey, tu kita dapat aluminium tulen daripada bauksit. Okey, saya terang sekali lagi secara kasarnya. Tadi saya terang secara nipis, kasar pula. Okey, ni ialah bekas keluli ataupun elektrolisis dalam kilang, dalam industri. So, anode-nya berada pada atas. So, anode ni ialah positif, terminal positif. Katod akan jadi terminal negatif. So, dalam leburan sini, leburan aluminium. Bila awak nampak saja leburan, mesti dia ada ion-ion yang bebas bergerak. Okey, leburan aluminium oksida terdiri daripada ion aluminium dan ion oksida. Okey, so dia bebas bergerak dalam elektrolit ni. Okey, apabila elektrik dipasang, arus elektrik di sini, bila elektrik dialirkan, ion-ion akan bergerak ke arah katod dan anode. So, yang bergerak ke arah anode, sebab dia kan positif, dia akan menarik ion-ion negatif, iaitu oksida. Okey, selepas tu, di sebelah katod ni di bawah. Okey, katod ni di bawah. So, katod akan menarik ion-ion yang bercas positif, iaitu ion aluminium. Okey, jadi tindak balas yang berlaku di anode, oksida akan membebaskan elektron. Akan membentuk gas oksigen. Okey, kita buat persamaan elektron. Dia akan bebaskan gas oksigen.
Okey, di sebelah kathod pula, aluminium akan menerima elektron akan membentuk logam aluminium. Okey, inilah yang kita dapat aluminium tulen, leburan aluminium. Alright. Tu ialah cara kerja bagi elektrolisis dalam industri. Okey. Okey. Seterusnya, yang ketiga ialah penulenan logam. Logam yang tidak tulen boleh ditulenkan secara elektrolisis. Larutan garam bagi logam yang ingin ditulenkan, kita letak sebagai elektrolit, logam tulen sebagai kathod, logam tak tulen sebagai anod. Contoh, sebelah sini ialah anod, sini kathod. Jadi sebelah anod kita mesti letak logam yang tak tulen. Contoh sini kuprum yang tidak tulen. Kuprum ni kita kena tulenkan sebab kuprum ni kita nak buat dawai elektrik. Dia mesti 99.9% tulen supaya dapat mengalirkan elektrik. Okey. Alright, di sebelah kathod kuprum yang tulen yang akan terhasil nanti. Okey. Contoh penulenan kuprum pembuatan dawai elektrik. Okey, tengok contoh. Apabila arus elektrik dialirkan, anod kuprum akan membentuk ion kuprum. Okey, apabila arus elektrik dialirkan, sebelah anod ni anod, inilah kathod. Okey, anod kuprum akan membentuk ion kuprum. Di bawah ni ada ion kuprum. Okey, elektron akan bergerak daripada anod pergi ke kathod. Okey, jadi elektrod di kathod ni akan menerima elektron, akan membentuk atom kuprum. Okey, atom kuprum yang terbentuk akan terenap pada kepingan kuprum yang tulen. So sini akan terbentuklah kuprum yang tulen disebabkan oleh ion-ion kuprum tadi dan pengaliran elektron daripada anod ke kathod. Jadi yang di sebelah sini yang tak tulen tadi, sebab apa tak tulen? Sebab ada benda asing. So benda asing tadi akan luruh ke bawah, akan jatuh ke bawah. Okey, benda asing di anod akan tertinggal di dasar bekas. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan pengukuhan. Okey. Okey, nombor 1. Soalan nombor 1. Rajah 1 menunjukkan susunan radas bagi penyaduran sudu besi dengan argentum. Okey, kita nak jadikan sudu ni sebagai sudu perak. Okey, ni ialah dia punya gambar rajah dia. Apakah larutan X dan plat Y? Larutan X, apakah larutan X yang digunakan elektrolit itu apa? Dan apakah plat Y? Apakah plat Y ni? Elektrod ni. So, tengok jawapan, nanti boleh jawab. Nombor 2, rajah 2 menunjukkan susunan radas suatu eksperimen. Okey, ni ialah rajah elektrolisis. Apakah proses yang terlibat dalam eksperimen ni? Okey, tengok punya gambar rajah. Ada kuprum tak tulen di sebelah ni dan menggunakan larutan kuprum sulfat sebagai elektrolit. So, eksperimen ni proses apa? Okey. Soalan yang ketiga, antara berikut yang manakah boleh mengekstrak plumbum daripada plumbum oksida tetapi tidak boleh mengekstrak aluminium daripada aluminium oksida? Yang ni kita kena tengok siri kereaktifan logam. Okey. Cuba senaraikan dulu turutan dia, susunan dia, boleh tahu kedudukan dia atas ke bawah karbon. Okey. Jadi kita akan sambung lagi selepas ni penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. Okey, jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.